Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah ke-20, nama surah Taha, ayat 132. Surah Taha, surah ke-20, ayat 132. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Yang bermaksud, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Ini jawabannya. Jawapan untuk kita semua, surah Taha ayat 132. Ayat ini menegaskan kepada kita betapa pentingnya kewajipan mendirikan salat, mendirikan sembahyang, dalam apa keadaan sekalipun, kecuali gila saja. Kalau gila sembahyang tak sah. Kalau takat sakit, pening kepala, demam, yang tu lagi akal fikiran kita waras, lagi itulah kena sembahyang. Dalil dia Suratul Hijri, surah 15, ayat yang terakhir, ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maksudnya, dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang keyakinan kepadamu. Sembah di sini ialah kita taat, menunaikan perintah mendirikan solat, dan juga perintah-perintah yang lain. Selagi nyawa di kandung badan, selagi akal fikiran kita siuman, itu dia. Sehingga datang kepada kamu keyakinan. Keyakinan adalah kematian. Lagi tak mati, lagi hidup, tak gila, di antaranya semayang wajib. Tak dapat tidak, kena semayang. Cuba tengok pertalian di antara semayang dengan rezeki. Ini Allah sebut ayat. Tapi kalau dia cari rezeki sampai tak semayang, itu orang panggil cerai. Cari rezeki sampai tak semayang, hidup tak berkat. Kena semayang. Kita tengok Tuhan kata, dan perintahkanlah kepada keluargamu. Kita sebagai suami, tuan-tuan, jangan kita ada orang kita surau masjid ambut,
Anak bini tak semayang, tak kena. Ini orang panggil suami mangkuk ayam. Dunia ni. Suami macam ni wajib ditembak naik bulan. Saya pernah dengar tuan-tuan, Ustaz Syamsuri Haji Ahmad dalam kaset ni. Suami ni malaikat pegang nak tangan nak bawa masuk syurga, nak bawa dia masuk ke dalam syurga. Dah sampai ke pintu syurga tutup, terbuka pintu neraka. Buka pintu neraka, tengok duduk diri depan pintu neraka tu bini dengan anak-anak dia. Bini dengan anak-anak ni protes kat Tuhan. Ni bini kata ni lelaki mangkuk ayun ni. Dia duduk pulung dia lah. Kami dia tak pernah ajak apa pun suruh apa pula. Anak-anak kata betul lah ni. Dengan dia terajang masuk neraka tu. Tak boleh borak seorang. Ni perintahnya ni. Perintah pada kita tuan-tuan. Jadi suami susah kau hampa jadi bini tak apa, beranak yang susah. Tapi kami susah tanggungjawab semua turun mai atas kepala kami. Kan? Orang perempuan susah tak nak beranak Itu saya tak nafi lah. Akling kita semua tanggungjawab suami. Dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Dalam semayang kena sabar. Kan? Jadi maknanya bila kita sabar tu baca tertib-tertib. Kan? Terus kelang kabut. Tapi mana? Kan? Kena sabar. Yang cepat nak habis. Takbir terus suratul Fatihah. Dia surah tak baca lah. 3 rakaat maghrib 3 minit selesai. Bagi salam bunyi pelik. Telekom tak sabar nak pergi mana. Cuma nyapik macam tadi tu eloklah. Imam tak boleh panjang. Saya mana-mana pun kuliah saya buat Pak Imam lah. Nak adab lah. Tak payah wirid panjang-panjang dengan setengah tempat tu. Dia lengok lagi. La ilaha illallah. Orang nak buat kuliah wirid ni sunat, mengaji ni wajib. Dia balu ingat tau. Dia bukan di sini, bukan punya dua. Sungai kami. Dia wirid la ilaha illallah. Tanyalah ustaz-ustaz tu. Tak percaya tanya ustaz seorang ni ngajak ni lah. Ada. Dia tahulah muzik mana tu. Kan? Kena reti beza ya lah kan. Malam kuliah wirid macam tadi pendek cukup lah. Kan? Sampai afdalu fa'lam annahu la illallah. La ilah. Panjang. Tak lagi dia doa pula panjang lah. Tak lagi ustaz pula kuliah pula panjang pula. Makmum cuma ya. Zaman ni Ustaz sembang tuan. Baik tuan-tuan, baik ustaz semua nak cepat dia. Saya kalau boleh kuliah setengah jam sudah kan. Lama-lama apa? Cemui. Tuan-tuan kita tengok muka dia cemui. Kan suka tu nak lama-lama. Main lebih dari sejam dia orang 5 jam. Bila ustaz ni nak berhenti. Lagi yang buat tengok lagi dia tak berhenti. Baik yang jangan tengok. Dia wiri panjang lah, doa panjang pula. Saya kena orang pun di sekretar semua. Itu guru ni itu guru. Dia maghrib kita pergi ya. Azan maghrib, lepas tu solat sunat maghrib. Nak buat nak apa tak buat nak apa. Kalau semua nak buat. Saya tak ada apa, tak mau buat tak qomat terus. Dan sebab ada hadis sebut Nabi tak kata apa bila orang tanya tentang solat apa dia selepas azan maghrib. Dia diam. Bila kata diam larang pula suruh pula. Kan? Bila diam larang tak suruh dah.
Kita ni warak hak lepas azan tu warak terus main sunat maghrib. Hak lepas maghrib dia tak mau. Tu yang kita dengar. Hak lepas tu lah ba'diyah tu lah mu'akkad. Yang mu'akkad. Tapi Nabi tak lah buat, tak apa lah kita tak buat. Kan? Apa yang baru masuk masjid, tak apa nak buat ayat mesti buat saya masjid. Kan? Tak mau buat apa dia qabliyah kan? Tak apa. Tok guru ni ngomong azan. Main sunat maghrib dah dia baca lambat, sunat lambat. Tunggu dia selesai tak apa lah. Ini nak cerita. Bukan tak cerdik. Kan korang pandai lah. Tok guru ni cerdik, tapi di segi tu dia kurang sikit. Orang antara tok guru lah. Bukan saya komen dia dah, tapi orang tak kenal. Saya terus terang tak, orang tak syok macam tu. Dia naik jadi imam maghrib, baca surah K. Dia memang baca sedap tu. Habis mau wirid maghrib panjang, doa lepas maghrib pun panjang. Dia sembahyang ba'da maghrib pun lambat. Dia mula kuliah. Kalau dia jadi tadi pukul 8 baru solat ni, baru kita kuliah. 8 dia berhenti 9.30 malam. Lepas berhenti 9.30 malam, azan dulu. Qabliyah insya'. Waktu insya' tu dia baca surah panjang. Wal fajri dengan asyam. Tentang bayang ni tengoklah. Kan? Lepas tu dia doa panjang pula. Balik rumah tu sebelum pergi, aku tak pergi dah. Masa tu aku tak ustaz lagi, baru nak start. Saya jadi pengajaran, esok aku jadi ustaz ni, buatnya ni. Orang semua ni. Sebab tu kuliah yang orang tak mau. Tapi kita nak tegur kan, orang tua. Kan? Tapi kita ni tuan-tuan, cerita tegur ni bukan kira ustaz orang awam. Kalau ustaz tak betul pun tuan tegur. Tapi tegur benar betul lah. Kalau tak betul, tabung balik, buat betul. Tegur betul, saya tak kecil hati. Masjid Batu tu ada orang tua tu tegur betul tu, saya tak marah. Benda betul ni. Kan? Mungkin kita pun tak perasan. Kan? Walaupun kita ustaz tak apa lah kan? Kadang-kadang ustaz ni manusia biasa. Kan? Ada silap juga, tuan-tuan pun sama juga. Dia tegur betul, saya minta maaf, tak apa. Saya pun berubah. Tapi jenis-jenis ni kena reti ya semua. Jangan wirid panjang-panjangnya. Kan? Tak kata tadi tak apa lah. Jom kita mula pesat 7.48 ke okey. Kalau ustaz tu pukul 8 mula kuliah 1 jam setengah. Duduk dia nak ke semua. Dia tak mesti nak break pun macam mana. Lepas tu kuliah dia minta maaf lah, tak dapat sambutan. Kuliah saya pun tak dapat sambutan. Orang banyak ni. Kalau orang Sungai Dua turun semua tuan-tuan, runtuh masjid lah. Kena buat masjid baru pula. Nasib baik tak ramai-ramai. Hak mai pun duduk belakang. Oh, boleh dengar. Oh, niat nak cepat lari balik. Ada juga patient tu. Dia duduk dekat buka pintu, bukan tangan. Kena, dia kira nampak pelik sikit, dia talak kasut dia pun dia talak ke mana. Silap-silap kunci motor tu ada dekat motor. Kan tak? Dia nampak melat sikit, saruk kasut, lompat dekat motor, belum belah. Jadi kembali cerita ni, tajuk saya nak buat mukadimah. Sembahyang penting. Jangan kita warak kita aja. Ya? Suruh keluarga kita sembahyang. Kemudian Allah kata lagi, kami tidak meminta rezeki padamu, kamilah yang memberi rezeki padamu. Saya bimbang apa dia mengajar orang yang jaga solat ni, insyaAllah hidup barakah, rezeki insyaAllah. Tapi bukanlah jaga solat mata-mata, oh jaga semayang tak jaga akidah, tak betul. Akidah lagi penting. Nah, pasal apa? Ada orang yang semayang Abdullah bin Ubay, tapi ahli neraka. Tuan-tuan maknanya kata Tuhan zalim tak ada. Sebab akidah dia rosak. Nah, akidah dia rosak. Dia tak yakin dengan Islam, tak yakin dengan ajaran Islam yang terkandung dalam Quran. Saya tengok tafsir Ibnu Katsir. Ya ayuhan nas,
qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Dalam Quran tu ada 4 sumber terpenting. Hak keempat tu wa rahmatul lil mu'minin, rahmat bagi orang beriman. Apa maksud? Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ini seperti berikut. Yang ini pertama, kita membenarkan. Yang kedua, kita meyakini, membenar dan meyakini apa yang ada dalam Quran itu semua betul. Baru jadi rahmat, baru dapat rahmat. Dia kalau cakap semayang tak yakin dengan Quran, jadi takkan kita lebih alim dari Ibnu Katsir kan? Satu Malaysia ni tak ada ustaz kan yang alim macam Ibnu Katsir tu. Ibnu Katsir tu ayat Quran hebat, lepas tu hadis pula, dia muhaddis pula, 2 bidang dia boleh. Sebab tu kita tafsir dia tuan-tuan, ayat Quran, hujah Quran diselain dengan hadis, tak ada hadis selain dengan Quran. Oi, payah nak jumpa tu kan? Jadi dia kata macam tu, Quran ni hanya jadi rahmat apabila kita membenar dan meyakini apa-apa yang terkandung dalam Quran. Takkan ikut sembahyang yang bila dia mayang belakang Nabi Muhammad tapi ahli neraka. Jadi maknanya ayat 132 surah Taha mengajar kita penting mendirikan solat, suruh keluarga mayang. Soal rezeki aku tak minta kat hamba, aku yang bagi kat hamba. Ni kita duduk lah ni, semua Tuhan bagi, kita duduk sombong kan? Perdana menteri ke tuan imam ke, Tuk Bilal ke, Tuk Siak ke, Ustaz ke, betul act lah kan? Duduk kita lah ni, kita menumpang lah ni di bumi dah ni, jangan duduk sombong kan? Itu di antara. Jadi Allah tutup pula dengan firman-Nya tadi, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Awan. Jadi untuk kuliah kita bulanan ni lah, lagi tuan-tuan rasa kenal kat saya. Kalau tak kenal abang tu, jangan malu-malu nak abang. Setengah tempat ni dia kemaluan juga nak abang kan? Dia ada rasa kemaluan kan? Abang ustaz kami tak berkenan, jangan ustaz aku tak kelepak kan, nak suruh terang abang ni saya potong satu kuliah ni pada jenis tu, jenis nampak tak sungguh kan? Saya tak kisahlah, apa mau kita main, tak mau tak apa kan? Abang tu jangan ada rasa malu kan? SMS kalau malu nak abang dengan telefon kan, ustaz kami semua melihatkan hang, aku balik kalau bapak hang, aku tak kelepak nak main kan? Senang saya terang kan? Jadi selagi tutup rasa kenal, nyanjau saya nak pilih-pilih ya. Peristiwa akhir zaman, ini di antara lah tuan-tuan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Insan pilihan Allah ini dipimpin dengan wahyu. Di antaranya kelebihannya, beliau mampu menyatakan kepada kita tanda-tanda kecil kiamat, tanda-tanda besar kiamat. Jadi dalam ni dimuatkan di antara tanda-tanda akhir zaman. Peristiwa akhir zaman Ustaz Fahmi Zamzam. Kita tengoklah, tapi ada dekat hadis dhaif tadi. Saya akan pilih-pilih ya. Kalau hadis cerita minyak keluar ke minyak ni, saya tak mau. Saya jenis-jenis tu saya kurang minat sikit. Saya cerita bab ayat Quran, hadis saya nak ambil bab akidah. Yang ni penting tuan, cerita minyak. Nabi cerita esok duk berebut minyak di Iraq pada dalam ni pada tak payah hantar bagi orang lain. Saya tak reti nak orang tak minyak kan? Minyak kan susah sangat, pergi kedai beli kau 3-4 botol, selesai masalah kan? Ni nak cerita ni akidah ni, jangan bercerai benar, jangan tak yakin dengan Islam kan? Dah jadi orang panggil ustaz pun tak yakin lagi soal rezeki, jadi Pak Imam pun duk gelong lagi. Tu cerita tak? Tu cerita. Jadi saya pilih malam ni memang kita kena baca takwa dan perpaduan asas keselamatan di akhir zaman. Tuan-tuan tak beli berapa kan?
Tak payah belilah bicara ilmu besar, apa tadah telinga sudah. Kan? Rasa khusyuk boleh nak. Kita dengar hadis hari ini. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Ni banyak pengajaran. Saya pun bukan nak baca uraian lah. Saya nak ambil sikit saya uraian ni ya. Kan? Tak lari pada poin dia. An Abi Najihil Hidil Aibad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilas minhal qulub wa dharifas minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina qala usikum bittaqwallah azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود الترمذي حديث حسن صحيح. Ini mana dia? Daripada Abi Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, telah menasihati kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan satu nasihat yang menggetarkan hati kami dan menitiskan air mata kami ketika mendengarnya. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir sekali, maka berilah pesanan kepada kami. Lalu baginda pun bersabda, aku berwasiat akan kamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin. Hampa tak taat dekat pemimpin dengan main-main tu. Kenapa? Sekalipun yang memimpin kamu itu hanya seorang hamba. Sesungguhnya siapa yang panjang umurnya daripada kamu, ni akhir zaman lah ni, pasti ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiin, khalifah-khalifah yang mengetahui kebenaran dan mendapat pimpinan ke jalan yang benar. Dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi gerham, dan jauhilah perkara-perkara yang baru, bid'ah yang diada-adakan, kerana sesungguhnya tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis duk dengar selalu lah kan? Jadi dalam hadis ni Ustaz Fahmi Zamzam dia buat 4 rumusan. Pertama, dasarkan hadis tadi, Nabi wasiat tentang takwa. Kalau khutbah jemaat pun ada, usikum wa iyaya bittaqwallah. Kan macam dia lah, fa ya ibadallah usikum bittaqwa lah. Saya tak baca khutbah tak ingat kan macam mana tak? Fa ya ibadallah usikum bittaqwa. Awak tak boleh ni, kena naik satu lah mana boleh ingat. Awak tak boleh kan? Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ya ibadallah ni ya. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Saya suruh bawa ini kan. Saya khutbah saya semua mudah-mudahan yang penting kataan takwa tu kena lepas dulu. Pasal dia rukun khutbah kan. Setengah orang dia minggu ni bunyi macam minggu dia kau banyak apa saya malas. Aku yang tu lah pindah mana pun. Hak pertama pun yang tu, hak kedua pun jenis tu je lah kan. Hak kedua takwa dia, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih.
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi takwa ni hari Jumaat kena sebut rukun khutbah. Jadi dalam hadis ini Ustaz Fahmi kata, Nabi berpesan supaya kita melazimi takwa pada Allah dalam keadaan apa juga. Jadi